Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbilu illa tayyiba. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام وملبسه حرام وغزي بحرام فأنى يستجاب له. Rawahu Muslim. Muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siri yang lepas sebelum ni banyak sangat lepas saya menyentuh tentang topik beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ihwal, perkara yang berkaitan dengan janaiz, berkaitan dengan kematian, berkaitan dengan apa perkara yang perlu dilakukan bila menghadiri kematian dan sebagainya, yang mana dia adalah sebagai panduan dalam menghadapi kematian. Baginda telah mengajarkan beberapa doa, antaranya Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. La yatamanniyanna ahadukumul maut lidurrin nazala bih fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafat khairan li. Dalam hadis ini baginda melarang daripada seorang muslim berazam untuk mati dengan sebab mudarat, dengan sebab musibah, dengan sebab masalah yang dihadapinya. Kerana mati bukan penyelesaian masalah. Kerana mati bukan jalan terakhir bagi seorang mukmin. Kerana dia akan menempuh pelbagai alam lagi. Mungkin dia menganggap selesai masalah di dunia, tetapi di kubur dia tak selesai. Apatah lagi nak sampai kepada yaumil mahsyar, lagi tak selesai. Kerana itu bukan jalan pintas ataupun bukan jalan terakhir. Tapi bagi orang yang tidak ada iman, maka dia menganggap kematian adalah satu jalan untuk menyelesaikan masalah. Baik, setelah habis kita nak masuk topik baru, iaitu tentang al-libas, etika pemakaian di dalam agama yang berkaitan dengan hukum hakam, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang dianjurkan dan apa yang tidak dianjurkan, dan sejauh mana kesan pemakaian terhadap kita punya amal ibadat.
Dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah Subhanahu wa taala baik, elok, dan Allah tidak menerima sesuatu kecuali yang elok-elok sahaja. Tayyib lawan dia khabith. Khabith ini maksud dia buruk, tak elok, cacat dan sebagainya. Baik dari sudut apa sekalipun, Allah Subhanahu wa taala hanya menerima sesuatu yang baik sahaja. Baik dari sudut kita punya amalan yang baik-baik, baik dari sudut pemakanan, baik dari sudut pemakaian, pergaulan dan sebagainya. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala melarang daripada memberikan sesuatu yang buruk, memberikan sesuatu yang tak elok kepada orang lain. Sedangkan kita pun tak mau menerima benda tersebut, tapi bagi dekat orang kita sanggup. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhirihi illa an tughmidu fihi. Allah mengatakan wala tayammamul khabith. Khabith ini lawan dia tayyib. Buruk lawan dia baik. Cacat lawan dia sempurna. Jangan kamu berikan sesuatu yang buruk, yang tak elok kepada orang lain. Sedangkan Allah Ta'ala mengatakan sedangkan kamu pun tidak mau menerimanya. Kita nak bersedekah dekat orang, kita nak bagi dekat orang, kita nak derma ataupun sebagainya, beri sesuatu yang kita sendiri nak. Kalau nak beri pakaian yang kita mampu, sanggup untuk pakai. Bukan beri pakaian yang kalau diberikan kepada kita, kita pun menolak. Bagi yang koyak, yang tak boleh dipakai dan sebagainya. Kalau beri makanan, bagi makanan yang kita sendiri tak sanggup nak makan. Beri kepada orang lain makanan yang buruk, buah-buahan yang dah tak elok, tak boleh makan, baru kita nak bagi. Ini larangan. Sedangkan walastum biakhiri, sedangkan kamu pun tak mau ambil benda tu, tapi sampai hati sanggup bagi dekat orang lain. Kalau nak bagi makanan, bagi yang elok-elok. Jangan dah basi baru nak bagi. Ini kebanyakan berlaku apabila makanan itu lebih. Ini bagi orang meniaga. Bagi orang meniaga ataupun kenduri, makanan-makanan yang lebih tak habis, baru nak bagi orang. Jadi kita ni makan lebihan orang ni, baru nak hantar ke pusat tahfiz, baru nak bagi ke dekat masjid. Maksudnya jemaah masjid ni hanya makan lebihan orang sajalah. Pelajar-pelajar tahfiz hanya makan lebihan orang saja. Adakah mereka tak layak untuk makan yang elok? Adakah mereka tidak layak untuk makan yang sedap-sedap? Jadi dalam isu ini, larangan keras daripada Allah Subhanahu wa taala, wala tayammamul khabith, dalam Al-Baqarah. Begitu dalam hadis ini Abu Hurairah mengatakan Nabi bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima sesuatu yang baik. Kalau sembahyang kita yang baik, yang sempurna, yang elok. Kalau sedekah kita, sedekah yang baik. Kalau zikir yang baik, semua, pendek kata, kesemua yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala harus diberikan dengan cara yang terbaik. Wa innallaha amral mu'minin bima amara bihil mursalin. Apa yang Allah perintahkan kepada kita dalam satu bab ini, iaitu bab pemakanan, bab pemakaian, Allah perintahkan mukmin, orang Islam, sama seperti Allah perintahkan para rasul. Perintahnya sama.
Yaitu firmanullah, ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibat wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah kamu daripada min tayyibat, daripada makanan yang halal yang baik. Makan daripada makanan-makanan yang halal lagi baik. Kerana halal tak semestinya ada kebaikan di situ. Tetapi carilah yang halal lagi baik. Bukan asal halal semua kita bedal, tapi sebenarnya tak baik untuk kita. Maka perkataan tayyibat ini diguna pakai dalam ayat ini bermaksud halal. Halal itu iaitu diperolehi dengan cara yang betul. Dan juga firmanullah Subhanahu wa taala ditujukan kepada orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang mukmin, makan daripada benda-benda yang baik yang kami telah rezekikan, berikan kepada kamu. Jadi bab makanan ni serius juga. Apabila disebutkan satu perintah supaya makan benda yang baik, maksudnya makanan ini ada satu kedudukan dalam agama yang mana dianggap sebagai satu bab yang serius. Apakah dari sudut seriusnya dari aspek mana? Yang pertama adalah dari aspek membentuk peribadi. Makan benda-benda yang baik ini dia membentuk peribadi seseorang. Makan sesuatu dengan adab itu membentuk peribadi seseorang. Nabi pernah menegur sahabat Abdullah bin Abbas yang sewaktu itu hanya budak kecil. Nabi kata, kul biyaminik fa inna syaitan yakulu bishimalih. Budak biasalah, semua benda dia nak masuk dalam mulut. Dia mana tahu makan tangan kanan, tangan kiri. Lalu Nabi mengatakan kepada Ibnu Abbas, makan dengan tangan kanan, kerana syaitan dia makan dengan tangan kiri. Jadi agama menitik berat dalam isu ni bukan hanya apa yang kita makan, tetapi bagaimana cara kita makan. Bagaimana cara kita makan, jangan kita menganggap remeh. La tahqiranna ma'rufa syai'a. Dalam hadis Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'. Jangan kamu anggap benda baik itu remeh, walaupun kecil. Contoh dalam bab makan dengan menggunakan tangan kanan. Makan menggunakan tangan kanan banyak hadis dan juga saranan daripada Nabi SAW tentang hal tersebut. Walaupun kita makan itu menggunakan sudu ke, menggunakan apa, suap masuk dalam mulut tu tangan kanan. Kerana baginda dalam setiap perkara yang Nabi buat, hikmah dia apa dia? Yang pertama adalah baginda tidak mahu menyerupai dengan orang bukan Islam. Yang kedua, Nabi tidak mahu menyerupai dengan syaitan. Dua benda. Sebagai contoh, Nabi tiba di Madinah, baginda melihat orang Yahudi sedang berpuasa hari Ashura 10 Muharram. Lalu baginda bertanya kepada Yahudi, kamu puasa sempena hari apa ni? Lalu mereka menjawab, kami berpuasa kerana hari ini adalah hari yang Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Musa AS daripada Firaun. Yahudi puasa juga kerana menghormati, meraihkan kejayaan Nabi Musa terlepas daripada Firaun. Lalu baginda mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih layak mengutamakan, mengagungkan hari ini berbanding kamu. Lalu apa Nabi buat? Nabi perintahkan supaya sahabat berpuasa 9 dan 10. 10 tu peristiwa yang sama, berlaku pada 10 hari bulan.
Nabi perintahkan sahabat supaya berpuasa 9-10. Nampak bagi lain sikit, supaya tidak sama perbuatan berpuasa pada 10 Muharram itu sama seperti kaum Yahudi. Dan dari semua aspek, bukan hanya puasa saja, dari semua aspek pemakaian, nanti kita akan cerita. Nabi kata, jangan menyerupai kaum, jangan menyerupai sesuatu kaum. Man tashabbaha min qaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu-satu kaum dari aspek keagamaan, maka dia bukan di kalangan kami. Maka perkara ini dianggap sebagai remeh. Mungkin segelintir menganggap benda ini tak ada apa. Tetapi bagi yang menitik beratkan tentang perintah ataupun sunnah Nabi SAW, dianggap benda ini adalah serius. Kalau kita masih menganggap sunat sampai bila pun takkan ada motivasi nak buat. Kalau kita anggap kecil sampai kematilah kita anggap benda itu kecil. Contoh sembahyang ba'diyah lah, kita anggap sunat ya, sunat. Kalau kita masih menganggap dia sunat sampai bila pun kita tak akan ada kesungguhan untuk melakukan. Tapi kalau anggap benda tu aku mesti buat, maka dia akan beri motivasi untuk kita melakukan amal walaupun sunat, walaupun perkara-perkara itu kecil. Jadi Allah perintahkan Nabi sama seperti Allah perintahkan orang mukmin dalam isu pemakanan, kulu min thayyibat ma razaqnakum. Lalu kata Abu Hurairah, Nabi menceritakan tentang orang bermusafir. Thumma dzakara ar-rajula yutilu safar. Seorang yang bermusafir yang kelihatan dia ni sangat dhaif, pakaiannya, tubuh badannya dilihat sangat lemah, menunjukkan dia ni orang yang bermusafir jauh. Sewaktu dulu pemusafiran seseorang itu boleh dilihat dari sudut pemakaian dan fizikal dia. Nak tahu dia musafir jauh ke dekat boleh dilihat di sudut fizikal. Tapi sekarang tak boleh lah. Kita tak tahu pun orang tu musafir. Nampak segar elok, nampak sihat, nampak macam tak ada tanda musafir langsung, tak penat langsung. Tapi dulu pakaian menjadi ukuran, fizikal seseorang itu menjadi ukuran dia ni bermusafir ataupun tidak. Lalu baginda mengatakan lelaki tersebut yamuddu yadaihi ila sama. Dia mengangkat tangan, menadah tangan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi malangnya doanya tidak dikabulkan. Malangnya musafir itu bagus. Musafir itu sepatutnya itu adalah satu asbab, itu adalah salah satu daripada faktor doa dimakbulkan. Salah satu daripada doa asbab ataupun faktor doa dimakbulkan oleh Allah adalah bermusafir yang harus. Bukan musafir nak buang maksiat lah. Bermusafir yang mana permusafiran dia itu adalah bertujuan melakukan sesuatu perkara yang harus, yang dibenarkan. Apatah lagi benda-benda sunat. Apatah lagi musafir nak menuntut ilmu. Apatah lagi musafir nak melakukan haji dan umrah. Kalau musafir balik kampung pun dianggap sebagai dapat pahala. Menziarahi orang tua dianggap sebagai dapat pahala. Apatah lagi bermusafir itu adalah kerana menunaikan ibadah haji, kerana menunaikan umrah dan sebagainya. Tapi malangnya, walaupun musafir itu adalah salah satu asbab doa mustajab, tapi terhalang dengan sebab diri sendiri. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat, Allah tidak menerima doa, Allah tidak menerima amalan bima kanu yaksibun. Bukan sebab Tuhan tak mau terima, tapi dengan sebab kesalahan kita. Ada dipanggil hijab, ada dipanggil penghalang yang menghalang dari diterima amal. Amal seseorang itu boleh ditolak dengan pelbagai sebab. Doa juga boleh ditolak dengan pelbagai sebab. Walaupun kita didedahkan dengan beberapa hadis yang Nabi sebut beberapa tempat yang mustajab doa. Isunya adalah siapa yang berdoa
dan di mana yang dia berdoa. Ada kala kita berdoa tapi tak dapat-dapat. Kita baca tak sembuh-sembuh pun. Contohlah, kita baca Quran 30 juz, minum air itu, air yang dibacakan ayat suci Al-Quran, tapi tak jadi apa pun. Ada orang yang dia tak baca panjang-panjang pun, dia baca bismillah ya, ataupun dia baca Al-Fatihah saja. Tapi bila Allah nak izinkan, Allah beri sembuh ya. Isunya adalah siapa yang baca. Sebab itu sunat kita minta doa kepada orang soleh. Walaupun kita pun boleh baca doa yang sama. Jumpa orang soleh dia baca Fatihah, alah Fatihah aku pun boleh baca. Kita mengatakan alah dia baca ayat ni ayat kursi, kita pun boleh baca ayat kursi. Tapi kenapa kita pergi membawa ataupun pergi minta doa kepada mereka? Seperti yang berlaku kepada Umar Al-Khattab. Umar pun boleh cakap, ya Allah ampunkan dosa aku, boleh baca. Umar pun boleh minta doa yang sama juga. Tapi kenapa Nabi bagi tahu pesan, Nabi tinggalkan pesan kepada Umar dan Ali, nanti kamu jumpa seorang yang nama dia Uwais, suruh dia minta ampun dekat kamu, suruh dia berdoa kepada kamu supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu. Umar tak pandai minta doa sendiri ke? Umar pun boleh minta ampun sendiri, Ali pun boleh minta ampun sendiri. Tetapi kenapa Nabi suruh mereka berdua ni cari seorang yang bernama Uwais yang datang daripada Yaman, suruh minta ampun, suruh dia tolong doa. Sebab isunya bukan isi doa tersebut. Poin dia adalah siapa yang doa. Ini konsep sama seperti tawassul. Kita minta mungkin Allah tak makbul, tapi mungkin kita menggunakan nama Nabi ataupun menjadikan seseorang, orang yang soleh itu sebagai perantaraan, mungkin sebab tu Allah makbul. Jadi poin dia adalah bukan apa yang diminta, tetapi siapa yang minta. Kita minta berpuluh tahun tak dapat hasil, tiba-tiba orang lain minta sekali ya, terus dapat. Ini isunya apa dia? Siapa yang minta? Kalau orang tu orang soleh, kalau orang yang meminta itu adalah orang yang baik, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lagilah makbul. Kalau orang itu adalah orang yang jauh dengan Tuhan, lambat sikit, ataupun boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak makbulkan permintaan. Jadi isu yang berlaku kepada lelaki tersebut, dia minta yang muddu yadaihi ila sama, ya Rabbi dia minta doa. Tapi Nabi kata apa? Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya biharam fa anna yustajabu lah. Ada beberapa asbab, faktor penghalang daripada doa dia dimakbulkan oleh Allah. Yang pertama adalah wa mat'amuhu haram. Makanan ni juga adalah penyebab penyebab doa tertolak. Makan apa yang kita makan, bukan apa yang kita makan sedap tak sedap, bukan itu isu dia. Apa yang kita makan tu daripada sumber yang bagaimana. Sebab itu orang yang warak ni dijaga bab pemakanan. Bukan asal benda tu boleh makan, semua dia makan. Orang yang warak dia akan menjauhi perkara yang meragukan, yang dia tak tahu benda ni asal usul daripada mana. Dia tak tahu asal usul daripada mana, boleh makan ataupun tidak dari sudut syar'i, maka ditinggalkan daripada mengambil benda tersebut. Sehingga kan benda ataupun makanan yang jatuh di tengah jalan pun ragu-ragu untuk ambil. Ini dapat dilihat jelas yang diamalkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Bab makan ni beliau begitu serius. Cuma mendengar kabar angin tentang status buah-buahan yang ada di Dimashq, sehingga beliau menjauhi daripada memakan buah-buahan selama beberapa tahun. Cuma mendengar kabar angin, belum tentu betul lagi.
Belum tentu betul lagi buah-buahan yang ada di Damaskus itu ada daripada sumber yang tidak baik. Terus Imam Nawawi meninggalkan daripada makan buah-buahan itu selama beberapa tahun. Maksudnya cuma mendengar kabar angin. Belum tentu haram lagi. Belum tentu haram. Kalau haram memang tak makan lah. Itu yang pertama, bab pemakanan. Dia memberi kesan yang sangat besar di dalam amal ibadat. Yang kedua, minuman. Sama juga. Makanan minuman ni apa yang masuk dalam perut kita lah. Dan yang saya nak highlightkan di sini adalah wa malbasuhu. Malbas ini maksud dia pakaian. Apa yang kita pakai? Apa yang kita pakai itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun apa yang kita pakai itu adalah suatu benda yang harus. Dalam hadis daripada Abi Amir Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-khazza wal harir. Akan ada di kalangan umat aku nanti, suatu hari nanti, beberapa orang ataupun beberapa puak kaum yang menghalalkan sutera di kalangan laki-laki, yang menghalalkan pemakaian sutera di kalangan laki-laki, dan juga emas di kalangan laki-laki. Bukan perempuan, perempuan tak ada isu. Pernah suatu hari baginda memegang dua benda, sutera di tangan kiri dan emas di tangan kanan. Lalu baginda mengatakan kedua-duanya haram ala ummati minar rijal. Kedua-duanya adalah haram di kalangan umat aku yang lelaki. Tak boleh pakai, tak boleh simpan. Kerana pakai dia akan membawa kepada menggunakan. Kerana simpan dia akan bawa kepada penggunaan. Contoh, seseorang lelaki yang menyimpan emas dalam bentuk cincin ataupun rantai, bukan meniaga, bukan apa, bukan dia toke emas, tapi disimpan. Maka di sini ada kaedah mengatakan ma harum isti'maluhu harum ittikhadhuh. Sesuatu yang haram digunakan, dipakai, haram juga disimpan. Maka simpan itu juga dipanggil haram, dipanggil sadduz zari'ah. Sadduz zari'ah itu menutup pintu daripada berlaku suatu perkara yang haram. Tutup pintu siap-siap lah. Cegah daripada awal. Mencegah daripada awal itu dipanggil, konsepnya dalam fiqh dipanggil sadduz zari'ah. Daripada memakai, simpan pun tak boleh. Sebab itu kalau kita tengok arak ni haramnya minum. Haramnya minum. Tapi kenapa turunnya ayat perintah, ayat yang mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Bila turun ayat pengharaman arak, kenapa sahabat pecahkan semua tempayan yang ada dalam rumah mereka? Sehingga Madinah pada waktu itu dikatakan seolah-olah baru selepas hujan. Tanahnya dibasahi dengan wine, dibasahi dengan arak. Bukan hanya simpan sebotol dua botol tempayan. Mereka ni, orang Arab dulu ni, mereka minum bukan sikit-sikit punya. Dalam satu rumah tu ada beberapa tempayan. Tak main botol-botol, tempayan. Tapi bila kenapa mereka faham apa? Mereka faham minum tak boleh, simpan pun tak boleh. Sedangkan yang haramnya adalah minum saja. Tapi mereka faham simpan akan menyebabkan kepada minum. Simpan akan menyebabkan kepada menggunakannya. Maka di sini ada beberapa jenis pakaian yang diharamkan kepada kaum laki-laki. Yang pertama adalah al-hari, sutra. Yang kedua adalah emas. Ulama telah mengkaji tentang pengharaman kedua-dua perkara ini, dua-dua benda ni. Maka mereka mengatakan dia adalah ghair maqul makna. Dalam erti kata lain, tidak ada reason,
Cari-cari punya alasan tak jumpa. Kenapa orang lelaki tak boleh guna? Cari-cari punya alasan kenapa diharamkan atas orang lelaki saja, perempuan tak jumpa. Maka benda ini tidak boleh dikiaskan. Bila Nabi sebut begitu, sami'na wa ata'na. Tapi tak semua perkara yang bersifat begitu. Ada perkara yang dijumpai ataupun diperolehi. Kenapa benda ini dilarang? Kenapa benda ini tidak dilarang? Tapi tak semua benda bersifat begitu. Jadi pemakaian kalaulah dia buat ibadat tetapi dia pakai benda yang dilarang oleh agama, dia buat ibadat, dia memakai pakaian yang daripada sumber yang haram, dia memakai pakaian daripada sumber yang najis, sama juga. Contohnya kalau laki-laki ataupun perempuan, apa yang kita bawa masuk dalam masjid ataupun apa yang ada di tubuh badan kita, kita bawa solat. Ini penting. Penting supaya kita tidak melakukan perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia bagaimana? Ditakuti kita solat dengan membawa sesuatu yang najis. Najis ni bukan tahi saja. Mungkin orang fikir najis ni tahi saja, bukan. Sebagai contoh, tulang binatang yang kita tak boleh makan daging dia. Tulang harimau, contoh. Dia buat sebagai kitchen, kunci kereta dia. Taring harimau, dia buat sebagai gantung kunci kereta dia. Dia bawa dalam poket dia, masukkan dalam poket, masuk dalam masjid, Allahu Akbar, semayang. Bawa masuk najis dalam masjid itu adalah satu kesalahan besar. Bawa di dalam solat juga kesalahan besar. Jadi dua kesalahan. Yang pertama, bawa najis masuk dalam masjid. Yang kedua, menanggung najis ketika solat. Dia semayang, kalau 10 tahun dia buat begitu, 10 tahun amal tak terima. Itu belum kira yang isu solat lagi. Masih lagi, tadi saya kebetulan saya masuk, masih ramai yang solat sujudnya kakinya begitu ketika sujud. Kakinya tidak begitu ketika sujud. Ini penting. Sebab apa? Ini bukan bab afdal, kurang afdal. Kaki iaitu jari, jari kaki. Jari kaki ketika solat, ini saya cakap sebab saya nampak tadi. Jari kaki ketika solat, apabila kita sujud, mesti ditekan dan dilipatkan. Sekurang-kurang satu jari cukup, minimum. Kerana dia adalah rukun sujud. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Kata Nabi SAW, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Maksudnya salah satu daripada anggotanya adalah kaki. Jangan kita biar lepas begitu, pacakkan begitu. Jadi kalau semayang macam ni dikhawatiri, bukan dikhawatiri, memang tak sah. Bukan dibimbangi, tak, memang tak sah. Dia bukan isu afdal ataupun tidak. Kalau isu afdal ataupun tidak, tak perlu nak serius sangat. Betul tak? Kalau isu pahala lebih, pahala kurang, saya tak berapa nak serius sangat. Mungkin saya bagi tahu ini pahala lebih, ini kurang, okey. Tapi kalau melibatkan sah dengan tak sah ni kena serius. Sama saya sebut tadi apa dia? Bawa masuk najis. Ya. Macam mana? Jari kaki. Kaki sakit. Sakit isu lain. Sakit isu lain. Sakit semain duduk pun boleh, kalau menyebabkan dia tak boleh berdiri. Sakit itu dipanggil masalah kedua, isu yang kedua, isu yang timbul selepas itu. Sama juga.
Dia sakit ni tak ada tak ada masalah, dimaafkan. Kalau dia tak boleh nak lipat jari tu, sakit. Tapi bukan ke semua sakit, satu jari boleh lah, dia kena buat juga walaupun satu jari. Tapi kalau kelima-lima jarinya tidak boleh lipat, sakit sangat, kena buat macam ni. Ini macam ni okey, tapi kalau macam ni tak okey, sakit, itu tak mengapa. Sakit apa? Kalau sakit gout ke, gout ni jangan buat main lah, sakit sungguh kan. Itu dimaafkan, tak ada masalah. Kita bincang ni, isunya adalah buat dia sihat, tak ada sakit apa, tapi tak tahu. Saya tak tahu, tak apalah. Bolehkah kita jadikan alasan kita tak tahu itu dimaafkan? Tak mengapa. Tak boleh, sebab apa? Okey, awak tak tahu sebab apa? Sebab saya tak belajar. Salah awak. Awak tak tahu sebab awak tak belajar, bukan salah orang lain, salah diri sendirilah. Tapi kalau awak tak tahu sebab belum lagi sampai perbahasan itu, belajar, tapi ustaz tak urai lagi bab tu, okey. Jadi sebab itulah kita tengok dalam ayat banyak Allah sebut orang masuk neraka tu dengan sebab apa? Bima kanu yaksibun. Banyak ayat Allah buat begitu. Mereka ditimpa azab, mereka masuk neraka bima kanu yaksibun. Apa? Dengan sebab mereka usahakan. Dengan sebab apa? Kesalahan mereka sendiri. Bukan mereka masuk neraka tu dengan sebab Allah saja-saja nak masuk, tak. Sebab kesalahan mereka sendiri. Jadi kalau sembahyang tak betul, sebab kesalahan mereka sendiri. Amal ibadat salah, wuduk tak betul, sebab kesalahan mereka sendiri. Kenapa kesalahan? Sebab tak mau belajar dengan betul. Baik. Kemudian itu bab, itu selinganlah sebab saya ada terlihat tadi. Kita bawa masuk ke dalam solat pakaian ataupun sesuatu yang ada di tubuh badan kita tu daripada benda yang pertama sekali najis lah. Yang pertama najis. Macam mana nak tahu najis tak najis? Contoh, dia pakai tali pinggang. Dia pakai tali pinggang. Tali pinggang dia tu daripada kulit najis mughallazah, kulit babi lah senang cakap. Sembayang juga, tapi rupanya dah 10 tahun dia baru sedar, oi, tali pinggang ni sayang ni, beli mahal ni. 10 tahun baru sedar, baru tahu itu kulit babi. Sudah sembayang kan, sembayang pakai benda tu. Jadi bila dia tahu perkara tersebut, apa boleh dia buat? Dia kena qada balik sembayang dia. Bukan dimaafkan lah. Iyalah, dimaafkan. Bila dimaafkan, bila tak dimaafkan. Jadi bila kata kulit babi ni tak dimaafkan, mesti kena qada balik sembayang. Kalau mati sebelum sempat dia qada, dimaafkan. Jadi ini benda yang serius, bukan benda main-main kan. Jadi pakaian itu yang bersangkut paut ataupun yang ada di tubuh badan kita. Jadi tak mustahil kalau doa 10 tahun pun Tuhan tak makbul. Ada daripada tubuh badan dia sesuatu perkara yang haram. Di kulit dia yang boleh istinja ni, yang boleh samak ni, yang boleh samak ni kulit ni, selain daripada anjing dan babi saja. Lain semua boleh. Pakai kulit biawak ke tak ada masalah. Kulit buaya ke tak ada masalah. Yang tak boleh dua tadi ya. Tapi selain daripada kulit, tak dibenarkan. Itu bagi orang yang ada hobi, suka-suka simpan taring ke, simpan misai harimau ke, bawa masuk dalam solat. Ini benda yang cincin dia. Cincin pun juga, batu cincin tu rupanya daripada tulang. Batu cincin tu diperbuat daripada taring harimau. Makan pun makan daripada benda-benda yang walaupun ubat, tapi dia ada pilihan lain. Dia makan benda berubat dengan benda yang najis. Ini adalah satu benda yang haram jika ada pilihan yang lain yang bukan najis. Masuk ke? Masuklah.
Kelas saya cepat jam ni jalan ni. Baik, kita sambung di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.